Okey, cikgu akan rakam. Okey, rakam dalam software ni, nanti cikgu akan upload. Video ni cikgu akan upload kat YouTube. Lepas tu cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Okey, Google Classroom Fizik. Nanti nak tengok balik, nak study balik, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita pergi kepada tema yang kedua. Jadi dalam fizik ni, masuk saja bab 2 ni, ini yang kamu betul-betul kamu belajar berkenaan dengan konsep fizik. Yang bab 1 tu asas, baru asas. Okey, asas pengiraan. Okey, asas pengukuran dalam fizik. Jadi bab 2 ni baru kita pergi kepada konsep fizik. Okey, apa itu fizik? Okey. Jadi kita akan pergi kepada tema yang kedua, mekanik Newton. Okey. Okey, mekanik Newton merupakan suatu cabang fizik yang berkaitan dengan gerakan objek. Okey, yang mana setiap objek yang bergerak itulah kita kategorikan sebagai mekanik Newton. Okey, topik dalam tema ini mengkaji konsep dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan objek. Okey, untuk tema yang kedua ni sebenarnya ada dua bab. Okey, bab yang pertama tu maksudnya bab yang kedua iaitu daya dan gerakan satu. Daya dan gerakan dua kamu akan jumpa nanti tingkatan 5. Okey, kemudian yang di bawah tema 2 juga adalah kegravitian. Okey, kegravitian. Jadi bagi objek yang bergerak, okey, kita akan mengkonsepsikan, okey, mengikut hukum fizik. Okey, mengikut hukum fizik. Yang mana dalam bab 2 ni, okey, kamu akan jumpa gerakan linear. Sekejap lagi kita akan pergi kepada gerakan linear. Kita ada 8 semua. Okey, kita ada 8 subtopik di bawah bab daya dan gerakan. Okey, gerakan linear yang pertama. Yang kedua, graf gerakan linear. Bila kita faham konsep gerakan, kita akan pergi graf gerakan linear. Okey, kita akan terjemahkan dalam bentuk graf. Sebab dalam graf tu kita boleh buat pengiraan. Dalam graf tu juga kita boleh baca motion ataupun pergerakan objek tersebut. Kemudian kita pergi kepada gerakan jatuh bebas. Jatuh bebas kita letak barang kita letak tempat yang tinggi, kita lepas. Dia jatuh secara bebas. Kita bukannya kita lempar. Kita lepas je. Jatuh secara bebas. Okey, kemudian inertia. Okey, inertia ni kita akan dia suatu daya, efek daripada sesuatu daya. Okey, kita akan belajar juga nanti. Okey, kemudian momentum. Okey, lepas tu daya. Daya ni memang sinonim dengan fizik daya, force. Kita akan guna simbol F dalam bahasa Inggeris dia force. Okey, lepas tu impulse dan daya impulse. Yang ke-8 dalam bab yang kedua ni kita akan bercerita pasal berat. Ada yang kamu dah belajar dalam sains. Okey, jadi ini adalah konsep sains dalam fizik. Okey, kita akan pergi kepada konsep-konsep dia. Okey, sekarang kita pergi. Cikgu cuba slow sikit. Cikgu rasa macam laju tak cakap. Okey. Sekejap. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada. Okey. Okey, bab 2, daya dan gerakan 1. Okey. Yang cikgu cerita tadi tak tunjuk. Inilah. Kita ada 8. 8 subtopik. Kita ada 8. Okey. Jadi dalam fizik contoh kita nampak objek tu bergerak. Okey, bagaimana gerakan linear sesuatu objek dikaji, apakah yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan suatu objek, mengapakah hukum-hukum gerakan Newton penting dalam kajian mekanik gerakan, okey, gerakan sesuatu objek. Okey. Jadi kita terus pergi kepada gerakan linear, okey, gerakan linear. Okey, subtopik yang pertama di bawah bab bab yang kedua. Okey. Cikgu nak ingatkan, okey, kita sebenarnya bila masuk bab 2 ni kita dah mula dengan konsep fizik asas, basic. Okey, kamu dah belajar dulu dalam sains, ada yang dah belajar, ada yang belum belajar. Jadi yang asas ni cuba kamu jangan ketinggalan. Setiap bab, setiap subtopik pastikan kamu boleh faham konsep-konsep fizik. Supaya nanti bila pergi kepada bab seterusnya dia akan ada perkaitan dengan asas fizik. Jadi kalau asas tu tak faham, nanti kemungkinan kamu susah nak faham konsep seterusnya.
Okey. Jadi ini mula ni kita akan mula konsep fizik asas, basic. Walaupun kamu dah belajar sebenarnya konsep fizik asas ni dalam sains, bila masuk pada buku teks ataupun masuk dalam subjek khusus fizik, jadi kamu hanya pergi secara detail setiap konsep fizik. Okey, kita pergi kepada gerakan linear. Okey. Okey, boleh tengok buku teks masing-masing muka surat 26 ataupun tengok saja pada buku teks digital. Cikgu buka buku satu buku teks dekat depan cikgu, satu lagi dekat digital lah. Okey, dua-dua cikgu nampak. Okey, gerakan linear. Okey, dalam buku teks jangan conteng sebab tu bukan buku kita. Okey. Jadi gerakan linear boleh dihuraikan. Okey, boleh dihuraikan. Gerakan linear ni boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Okey, jarak. Okey, jarak boleh faham. Okey, sesaran. Ni contohnya sesaran lah. Jalan jauh-jauh, sesaran dia berapa? Point A ke point Z contohnya. Berapa sesaran dia? Okey. Laju dalam meter per saat. Okey. Halaju sama juga meter per saat dan pecutan meter per saat kuasa 2. Okey, rajah 2.1 menunjukkan sebuah teksi. Sebuah teksi menunggu penumpang di tempat letak kereta. Kedudukan teksi itu tidak berubah. Okey, dengar sini tidak berubah. Sini dia kata tidak berubah. Kedudukan teksi itu tidak berubah dengan masa. Maksudnya masa berjalan macam biasa tetapi kedudukan teksi itu dia pegun. Ini kita istilah pegun. Dia duduk diam je. Masa bergerak 1 saat, 2 saat, 3 saat. Masa berjalan tetapi objek kereta tu dia duduk tempat yang sama. Okay. Justru itu, teksi itu dikatakan berada dalam keadaan pegun. Istilah pegun kita gunakan. Okey. Keadaan pegun. Okey, sekarang. Okey, jadi Puan Chong hendak menaiki teksi itu dari Bagan Datuk, okey, ke Sungai. Rajah 2.2 ni dia tunjuk peta menunjukkan teksi itu dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, bengkang-bengkok semua ni. Lepas tu pergi ke Sungai. Okey. Jadi kedudukan teksi itu ini kedudukan cerita dia. Dia bergeraklah sejauh 83 km. Dia bergerak sejauh 83 km. Tetapi kalau jarak daripada Sungai ke Bagan Datuk secara sesaran, okey, sesaran adalah 57.22 km saja. Maksudnya dia jalan bengkang-bengkok ni. Kalau kita buat garis lurus ni, jarak dia hanya 57 km sahaja. Sebenarnya nilai 83 km dan 57 km ke timur, ke timur masing-masing ialah jarak dan sesaran. Ada dua perkara yang berbeza. Jarak ni kereta tu bergerak bengkang-bengkok kiri kanan, naik bukit turun bukit. Jarak dia adalah 83 km. Tetapi secara sesaran daripada point A sehingga point yang terakhir tu dia buat garisan, dia ukur dekat situ sesaran dia adalah 57 km sahaja. Okey. Jadi jadual tu akan menunjukkan, jadual di bawah akan menunjukkan perbandingan antara jarak dan sesaran. Sekarang kita pergi kepada kuantiti fizik jarak dan kita akan pergi kepada kuantiti fizik yang kedua sesaran. Kita tengok perbandingan dia. Okey. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan sesuatu objek. Okey, nilai dia bergantung kepada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Ini adalah kuantiti skala. Okey. Dalam 1.1 kan kita ada gambar. Dalam buku teks ni ada gambar, okey, berkenaan dengan kuantiti skala dan kuantiti vektor. Yang mana dalam gambar tu cikgu suruh anak murid dia lari. Okey, dalam muka surat 8 dia suruh lari sejauh 50 meter. Okey, itu jarak. Okey, kemudian dia bagi tahu kuantiti skala, itu kuantiti skala. Kemudian dia suruh lari juga
okey, ke arah pokok tersebut. Itu adalah kuantiti vektor. Jadi kuantiti vektor ni dia ada arah. Okey, dia ada arah. Dalam ini arah dia, okey, dia menggunakan kaedah arah dia adalah timur. Okey, timur dari bagan datuk. Jadi bila disebut arah saja, ini adalah kuantiti vektor. Jadi sesaran ni adalah kuantiti vektor. Okey, maksud dia sesaran ni adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Okey, poin dia adalah jarak terpendek. Okey, antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada satu arah tertentu. Nilai dia sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kuantiti vektor. Okey. Jadi kuantiti fizik yang pertama yang kamu jumpa jarak, yang kedua sesaran. Kena faham konsep dia. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kuantiti fizik seterusnya. Okey, semasa dia naik teksi, Puan Chong mendapati bahawa bacaan meter laju. Motor kereta kita ada meter. Okey, cuma kita menggunakan meter kita menggunakan kilometer per jam. Tapi dalam fizik pengiraan dia kalau bacaan hal laju kita akan guna meter per saat. Okey. Mendapati meter laju teksi kadang-kala malar dan kadang-kala berubah-ubah walaupun di jalan raya yang lurus. Pemerhatian tersebut boleh dirumuskan seperti dalam Rajah 2.3. Okey, ayat yang digunakan, term yang digunakan malar. Okey, malar ni maksud dia tidak berubah. Okey, tetap. Contoh kalau dia naik kereta 50 km jam, 50 je, malar, tetap. Okey, berubah-ubah maksudnya ada lebih ataupun kurang. Okey, meter tu berubah-ubah. Okey, bacaan meter malar. Okey, malar ni maksud dia hal laju dia seragam. Maksudnya kalau meter tu 50, laju dia sama je. Okey, sama je. Ini maksud malar. Kalau berubah-ubah, hal laju dia tidak seragam. Sama ada makin laju ataupun makin perlahan. Okay. Kalau makin laju, kita description, kita detailkan kalau makin laju tu istilah yang kita gunakan adalah pecutan. Dan kalau kereta tu makin slow, nyah pecutan. Nyah pecutan dan pecutan tu adalah kategori pecutan. Okey, bagi hal laju tidak seragam, hal laju bertambah ataupun berkurang. Bagi hal laju yang bertambah, pecutan. Bagi hal laju yang berkurang, okey, nyah pecutan. Okey, simbol dia adalah negatif. Okey, boleh? Okey, kita sambung lagi. Okey. Okey, Rajah 2.4 okey, menunjukkan perbezaan pergerakan antara laju seragam dengan tidak seragam sebuah kereta. Okey, kita tengok gambar kereta merah dan kereta biru. Okey, masa berjalan, okey, T0 pengiraan. Okey, lepas tu 1 2 3. Okey, jarak 20 20 20. Yang ini 20 sekali dalam masa 2 saat dah mencapai 2 saat. Dalam masa 2 saat ni dia dah mencapai 50 meter. Okey, tapi saat yang ketiga, yang ni kereta yang ke atas ni, saat yang keempat, jarak yang dia dah lalui 20 tambah 20, 40, 60. Okey, 60. Kereta bergerak dengan laju seragam. Dia bergerak steady je, sama je. Okey, kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Okey, kadar perubahan sesaran ni 20 meter, 20 meter, 20 meter sesaran. Daripada point A ni, point ni, semua sama. Okey, kereta bergerak yang kedua pula yang biru. Kereta bergerak dengan hal laju yang semakin bertambah. Okey, sini sesaran dia 20. Sini 30. Okey, semakin bertambah kerana kadar perubahan sesaran semakin bertambah. Okey, dia tak maintain 20-20. Ini 20-30. Okey, ini hal laju semakin bertambah. Yang ini kita boleh panggil sebagai pecutan. Okey, pergerakan dengan hal laju yang berkurang. Okey, dia pergi 0 hingga 1 saat, ni mengambil 30. Dalam masa 1 saat, dia dah pergi 30 meter. Okey, 30 meter. Lepas tu, saat yang kedua, sekali 20 meter. Itu menunjukkan pengurangan hal laju. Dia makin perlahan. Ini kita boleh takrifkan sebagai nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Okey. Okey, ini kita secara formula. Nanti kita akan jumpa formula. Ini kita dah jumpalah formula.
Dalam sains pun cikgu rasa dah ada. Okey, menentukan jarak, sesaran laju, hal laju dan pecutan. Okey, kita pergi kepada laju. Formula laju. Laju ni adalah kadar perubahan jarak. Laju ni kadar perubahan jarak. Jarak yang dilalui dengan masa yang diambil. Okey, berapa kilometer. Okey, tetapi pengiraan ni jarak kita guna unit dia adalah meter. Okey, meter. Masa pula kita akan menggunakan saat. Okey, jarak meter, masa saat. Okey, ini adalah laju. Okey, hal laju. Ini formula ingat ini formula. Kadar perubahan sesaran. Okey, sesaran yang dilalui, masa yang diambil. Okey, masa yang diambil dia sama dengan ni. Cuma dia guna jarak dan guna sesaran. Okey, pecutan. Kadar perubahan hal laju. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Okey, jadi pecutan yang cikgu bagi tahu tadi dia ada dua jenis kategori. Pertama pecutan, yang kedua nyah pecutan. Macam mana kita nak tentukan? Kita guna formula ni, hal laju akhir dan hal laju awal. Okey, kalau jawapan ni kita dapat negatif. A sama dengan negatif. A ni maksud dia acceleration. Okey, V ni velocity. Dalam bahasa Inggeris V ni velocity. Okey. D ni distance, displacement. Okey. T time. Okay. V ni velocity, initial velocity, hal laju awal dengan hal laju akhir. Ni hal laju akhir, U hal laju awal. Okay, bahagi dengan masa. Jawapan kita dapat negatif adalah kita kategorikan nyah pecutan. Okay, negatif nyah pecutan. Maksud dia kereta tu dia semakin perlahan. Okay. Kalau kita dapat nilai positif, itu kita panggil pecutan. Kereta makin laju. Okey, perubahan hal laju makin meningkat. Kalau perubahan semakin perlahan, kita kategorikan sebagai nyah pecutan. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, boleh faham semua? Ada 32 orang hari ini. Faham, cikgu. Faham, Nisha. Okey, yang lain ada soalan? Okey, buku teks ni dia bukan point-point maksudnya dia semua dia masukkan. Okey, konsep fizik itu dia cerita secara detail, ada contoh. Okey, lepas tu ada banyak lagi sumber-sumber lain bahan yang kita boleh guna handphone kita scan. Okey, video pun ada, contoh pergerakan boleh tengok. Scan, ada handphone scan, dia ada QR code tu nak tengok macam mana. Okey, contoh gerakan. Lepas tu satu lagi buku teks ni dia tak simple macam buku rujukan lah. Kamu boleh cari dekat kedai buku rujukan. Okey, cikgu pun ada beberapa buku rujukan yang cikgu guna. Buku rujukan, siapa yang nak beli buku rujukan nak beli buku rujukan, bukannya tengok ada buku fizik tingkatan 4 terus ambil. Jangan. Okey, pergi kedai buku, tengok buku nota, beberapa buku nota rujukan, buka dulu buku tu. Buka. Yang penting, sebelum beli kamu dah belajar dulu dalam buku teks. Dah boleh faham lah sikit-sikit. Okey, lepas tu pergi dekat kedai buku, buka buku, tengok cara persembahan, cara dia dia persembahkan dia punya konsep, contoh, aktiviti, latihan. Okey, tengok kamu boleh faham tak? Ataupun mudah tak untuk kamu faham? Okey, buka. Menarik tak? Setengah tu dia nak color-color. Pilih yang ada color-color kan. Setengah tu hitam putih pun tak ada masalah. Setengah tu dia pentingkan konten dia. Sebab dia nak faham ni, dia nak ayat yang boleh menerangkan secara jelas. Okey, tengok. Kalau okey, baru beli buku tersebut. Okey, jangan terus tengok buku rujukan terus ambil. Ambil fizik. Ada banyak. Ambil lah mana muka kulit dia cantik, ambil. Jangan. Okey, buku rujukan kita kena pilih. Buka, tengok yang sesuai dengan pemahaman kita, yang kita mudah nak faham. Senang nak tengok, mudah nak faham. Okey, baru kita boleh ambil buku tu. Okey, sama juga dengan buku latihan kalau nak beli di kedai buku. Okey, dalam buku teks dia detail. Okey, buku teks ni memang detail. Dan sesuai bagi first time kita nak belajar sesuai. Bila second time kita dah faham,
second time kita nak belajar, sesuai juga, tapi kita kena cari mana satu yang kita nak rujuk. Sebab buku teks ni semua ada dalam buku teks. Okay, semua ada. Jadi kita boleh pilih. Okay. Tapi kalau kita pergi buku rujukan, dia dah bagi ringkasan. Kalau yang tebal tu dia detailkan. Kalau yang kecil-kecil ni dia ringkaskan supaya kita nak ingat balik. Kita dah faham. Okay, kita nak ingat balik. Kalau kita belum faham lagi, terpaksalah kita rujuk buku teks huraian secara detail. Okay, boleh? Okay. Kalau boleh kita sambung kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, rajah 2.6 menunjukkan pergerakan Razi berlari daripada A ke B. Okay, tengok gambar ni A, lepas tu dia pergi ke B. Kemudian dia patah balik ke C. Dia pergi ke depan, lepas tu dia patah balik ke C. Jumlah masa yang diambil 20 saat. Maksudnya A, B, C ni jumlah masa dia 20 saat. Okay. Sekarang tentukan jarak. Kuantiti fizik. Jarak, sesaran, laju dan halaju. Kita tengok. Okay, jarak. Jarak yang dilalui adalah panjang lintasan yang dia lalui. Maksudnya dia pergi A ke B, poin yang pertama. Lepas tu B ke C, poin yang kedua. Okay, 100 meter dan 20 meter. Jumlah jarak dia adalah 120 meter. Okay, serta berkenaan dengan jarak. Yang kedua, sesaran. Okay, sesaran ni adalah panjang antara kedudukan awal A dengan kedudukan akhir C. Okay, jadi AB tambah BC. Tengok sesaran ni kuantiti vektor. Dia ada arah. Jadi magnitude pun dia ada menunjukkan arah. Contohnya AB ni 100 meter. Dia pergi A ke B. AB ni sebelah kanan. Sebelah kanan nilai dia positif. Okay. Dalam senang cerita, dalam fizik ni, okay, untuk menunjukkan vektor arah bagi sesuatu, mana ni marker. Okay. Kita belajar matematik Pak C. Pak C X, Pak C Y. Kita belajar, okay, Pak C X yang sebelah sini nilai dia positif. Pak C X di sebelah sini negatif. Okay. Untuk Pak C Y yang atas ni nilai dia positif. Pak C Y yang dekat bawah ni negatif. Dalam fizik, kalau objek tu bergerak ke kanan, nilai dia positif. Ke kiri, vektor dia adalah negatif. Okay. Sebagai simbol. Okay. Magnitude dia ada simbol positif ataupun negatif. Untuk kegerakan atas dan bawah, kalau atas positif nilai dia, menunjukkan objek tu bergerak naik atas. Kalau negatif menunjukkan objek tu jatuh ke bawah. Okay. Jadi dalam konsep fizik, untuk menunjukkan kuantiti itu adalah kuantiti vektor. Okay. Jadi simbol positif negatif ni merujuk kepada Pak C X dan Pak C Y. Okay. Sebab tu dalam fizik ni dia kaitkan matematik dengan matematik dengan sains tidak boleh dipisahkan. Sebab tu nak masuk kelas sains ni, matematik pun kena okey, sains pun kena okey. Sebab kita ni jumpa balik matematik. Okey, kita sambung sesaran. Okey. Jadi sini 100 meter dan sini negatif. Kenapa negatif? Sebab dia patah balik ke sebelah kiri. Dia patah balik ke sebelah kiri. Jadi nilai dia negatif. Jadi 100 tambah negatif 20, kita akan dapat 80 meter. Sesaran. Okey, formula dia sama juga dengan jarak tadi, tambah. Tetapi ni sesaran dia adalah kuantiti vektor. Jadi kita masukkan nilai negatif. Yang ni kita tak masuk pun negatif sebab ni jarak ni kuantiti skala, di mana tak ada arah. Dia tak ada simbol positif negatif. Dia hanya ada tambah saja. Okey. Seterusnya kita pergi laju. Okey, laju. Laju formula dia jarak yang dilalui dengan masa yang diambil. Jarak tadi yang kita dapat 120. Masa semua jumlah masa dia adalah 20. Okey, 120 bagi 20. Jadi laju dia adalah 6 meter per saat. 6 meter per saat. Okey, hal laju, sesaran bagi masa. Sesaran yang kita dapat tadi adalah 80 bagi dengan masa sama 20 saat. Kita akan dapat 4 meter per saat. Nilai kita dapat adalah positif.
Okay, nilai kita dapat positif. Jadi positif ni arah dia adalah ke kanan. Kalau kita dapat negatif, okay, negatif, jadi ke kiri. Boleh tak dapat negatif? Boleh. Contohnya kalau dia A, dia pergi ke B, lepas tu C ni dia lebih pada jarak sini. Contohnya C sini adalah 50 meter daripada A ke C. Ni kita boleh dapat nilai negatif. Okay, negatif 50. Negatif 50 ke kiri. Okay, tapi dalam contoh ini dia kita dapat nilai positif, jadi ke kanan. Okay, boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Okay. Jangan ngantuk-ngantuk. Boleh, cikgu. Boleh, Jangan ngantuk-ngantuk. Jangan jemu-jemu. Okay. Jadikan fizik ni menarik. Fizik ni seronok belajar. Sama juga cikgu bagi tahu itu. Kita kena motivasi diri kita. Jangan kita dengar cakap orang kata fizik ni susah. Jangan kita motivasi kita kata fizik ni susah. Okay. Pertama, jangan dengar cakap orang kata susah. Boleh dengar cakap orang kalau orang tu cakap senang. Okay. Lepas tu fizik kita baca, kita tengok-tengok, oh susah lah. Jangan cakap macam tu. Kita tengok-tengok, kita kata senang lah. Walaupun kita tengok, belum faham lagi. Okay. Kita cakap senang. Supaya dalam motivasi diri ni, dia tak ada blok. Okay. Kalau kita kata susah, dah ada satu blok. Maksudnya, kita nak belajar ni susah. Dalam kepala susah. Bila kita tak faham je, susah. Kita pun cepat putus asa. Tapi kalau kita motivasi diri kita tengok ni, oh senang. Kita tengok tak baca, tak faham lagi. Jadi bila kita baca, kita mempengaruhi sifat putus asa tu supaya tak datang pada kita. Sifat putus asa tu tak datang. Bila kita tengok tak faham, kita baca lagi supaya faham. Sebab apa? Kita tak letak pemblok kata fizik ni susah. Okay? Itu tips belajar fizik lah. Okay. Okay, contoh yang kedua, nanti boleh tengok sendiri sebab kita nak ke seterusnya. Kita nak ke bahagian seterusnya. Okay, bahagian seterusnya. Untuk contoh yang kedua ni, kita menggunakan formula matematik. Matematik iaitu teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras, kita nak cari hipotenus. Jadi 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Kita dapat sesaran. Okay, kita dapat sesaran. Ni dia nak cari sesaran. Okay. Untuk dapatkan jawapan ni, pertama kita boleh lukis atas kertas dengan skala yang betul. Nak cari panjang ni. Maksud skala yang betul, contoh dia kata 5 meter. Kita guna pembaris 5 cm. Kita pun lukis A dengan O tu 5 cm. A dengan B tu 12 cm. Lepas tu kita sambung. Lepas tu kita ukur guna pembaris. Berapakah panjang OB? Akan dapat 13 cm. Dan 13 cm bersamaan dengan 13 meter. Itu kalau kita menggunakan skala yang betul. Ini secara formula. Contoh 2 ni dia tunjuk secara formula menggunakan teorem Pythagoras. Diguna 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 untuk dapatkan sesaran. Yang mana sesaran ni adalah hipotenus. Okay. Sisi yang paling panjang dalam segitiga. Okay, contoh yang ketiga ni. Okay, contoh ketiga ni dia dah masuk dalam kategori pecutan. Kuantiti seterusnya pecutan. Kita tengok sekejap. Okay. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang. Kapal terbang tu dia mendarat. Lepas tu dia perlahankan. Okay. Kapal terbang tu dia perlahankan supaya halaju dia berkurang. Okay. Supaya halaju dia berkurang. Daripada 75 kepada 5. Okay. Berkurang tu kita tengok. Dari segi kuantiti, dari segi nilai tu kita nampak berkurang. Okay. Dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan? Soalan dia pecutan. Cikgu bagi tahu tadi. Pecutan ni pecutan. Okay. Pecutan. Okay, pecutan ni dia ada dua. Positif dan nilai negatif. Okay. Nilai positif ni kita tetap panggil pecutan. Okay. Nilai negatif. Okay. Kita panggil nyah. Bukan makyah nyah pecutan. Dalam bahasa Inggeris, yang ni kita panggil acceleration. Yang ni kita panggil deceleration. Okay. Pecutan dan nyah pecutan. Okey, jadi kita tengok pada soalan contoh 3. Okey, halaju awal ni mula-mula. Okey, 75. First, U. Okey, U. Initial velocity. Halaju akhir ni
final velocity. Laju akhir 5. Okey. Lepas tu masa 20. Okey. Ini satu lagi tips untuk kita jawab soalan dalam fizik. Sebelum kita jawab dalam kita cari jawapan, kita kena senaraikan dulu ni macam dia buat ni, senaraikan dulu nilai-nilai dan kuantiti fizik yang terlibat. Okey, dalam soalan ni dia ayat panjang. Kita keluarkan balik laju awal berapa, laju akhir berapa, masa berapa. 3 kuantiti fizik. Dalam 3 ni baru kita pilih formula mana yang kita nak guna. Okey, formula mana yang kita nak guna, yang mana yang melibatkan laju. Okey, laju awal dan laju akhir, masa dan pecutan. Soalan dia nak pecutan. Okey, jadi dalam ni dia barulah tulis formula. Pecutan A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Lepas tu nilai yang kita kumpulkan ni kita just masukkan dalam, kita gantikan. Okey, V ni, okay, dalam fizik ni kita guna simbol kita guna simbol. Dan simbol ni tidak berubah. Ia tidak akan berubah. Dia tak akan guna T ke S. Dan biasa simbol-simbol ni digunakan sama dalam buku bahasa Inggeris lah. Senang cerita ni sebenarnya simbol ni memang daripada saintis lah. Okay. Dan istilah dia adalah dalam bahasa Inggeris macam V, velocity. Kan U ni sebenarnya simbol initial velocity. Okay, jadi untuk mencari pecutan adalah V tolak U bahagi dengan T. 5 tolak 75, kita dapat jawapan. Tengok jawapan negatif. Negatif. Jadi negatif, pecutan dia negatif, ini kita panggil nyah pecutan. Okey, ni istilah dia nyah pecutan ialah keadaan pengurangan laju. Okey, ataupun kat sini kita boleh tambah ni, atau nilai pecutan adalah negatif. Nilai dia depan dia ada negatif. Ini kita istilahkan sebagai nyah pecutan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey. Untuk gerakan linear, kita ada peralatan di makmal. Untuk kita ukur, kita boleh cari jarak, kita boleh cari laju, kita boleh cari laju, kita boleh cari pecutan. Okey, kita boleh buat eksperimen. Yang ini sains pun ada juga. Okey, yang ini kita panggil jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni satu alat untuk kita dapatkan data bagi gerakan linear. Dan gerakan linear ni secara eksperimen lah, troli je. Bukannya kita nak test kereta tu berapa laju, tak boleh. Objek besar tak boleh. Ini melibatkan eksperimen sahaja. Jadi jangka masa detik. Ini adalah nanti. Ini nanti kita bersemuka, nanti baru kita cerita. Okey. Ini pun cara pengiraan dia. Detik pertama, detik kedua ni pun dalam exam dia boleh masuk ni. Dia ada cara pengiraan. Okey, nanti kamu cuba belajar dulu. Okey. Dia setiap satu ni dia ada, dia biasanya kalau kita buat eksperimen, kita akan potong. Pita detik tu kita potong. Kita kira 11 titik, potong. 11 titik, potong. Yang mana setiap satu titik tu biasanya sela masa dia. Okey, sela masa dia untuk setiap satu ni 0.02 saat. 0.02 saat. Maksudnya titik ni ke titik ni 0.2 saat. Dan kita ada sela masa dalam satu pita detik tu 10. So 10, satu pita detik adalah 0.2 saat. Yang mana 10 darab 0.02 saat, satu kertas yang kita potong tak di pita detik tu adalah mewakili 0.2 saat. Jadi Cikgu. Ya. Tak faham. Tak faham Okey, kalau tak faham, ini kita buat eksperimen lah nanti. Sebab nanti kita buat eksperimen. Nanti kita buat eksperimen troli. Okey, gerakan troli. Lepas tu baru kita buat pengiraan. Boleh? Okay. Sebab ni dia ada pengiraan. Dia tengok berapa sela masa. Itulah. Dia detail sikit ni. Ini kita buat eksperimen biar pita detik tu ada pada kamu. Okey, kita buat pengiraan menggunakan pita detik yang betul. Okey. Ini contoh eksperimen. Dan kita akan buat eksperimen nanti. Okey, bila kelas bersemuka untuk kita faham gerakan linear. Pita detik ni kertas. Dia kertas kecil. Okey, kita letak dekat troli dan kita sambung dekat alat ni, jangka masa detik. Lepas tu kita lepas troli. Jadi bila kita lepas, pita itulah kita potong-potong dan kita boleh ukur. Kita boleh cari pecutan.
kita boleh cari hal laju, kita boleh cari jarak. Okey. Okey, nanti kita buat eksperimen. Okey. Ini pun macam ni lah. Kita akan susun nanti eksperimen, kita gunting, kita tampar dekat kertas, dekat buku ataupun kertas. Okey, kalau yang ni pemasa elektronik ni, kita tak ada pemasa elektronik. Kita hanya masa kita boleh tentukan, kita menggunakan pita detik sahaja. Okey, seterusnya kita sebelum habis ni, dia ada satu lagi. Formula lagi. Okey. Kita ada 13 minit lagi menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Ini baru kita jumpa formula. Okey. Jadi cuba dengar elok-elok. Okey, ada benda yang kita kena faham, ada benda yang kita kena hafal dan ingat. Okey, yang ini kita nak kena faham sedikit dan kita kena hafal. Formula ni dalam exam diberikan. Cuma cara nak guna. Kita kena latih cara nak guna. Formula diberi, cara nak guna je kita kena faham. Okey, 5 kuantiti fizik dalam gerakan linear dengan pecutan seragam boleh diwakili dengan 4 persamaan gerakan linear. So ini kita panggil 4 persamaan gerakan linear. Diberikan dalam peperiksaan pada muka surat halaman yang kedua. Okey, pecutan. Okey, ini yang asas yang kita dah jumpa tadi. Okey, yang kita dah jumpa tadi. Persamaan gerakan linear yang pertama ni kita dah jumpa dekat atas tadi. Iaitu pecutan. Pecutan. Hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bahagi dengan masa. Okey, ini kita dah jumpa. Okey, jadi untuk kita lebih faham, okey, sambil kita baca tu kita tulis. Okey, macam cikgu tulis lah. Okey, kita tulis dan kita cuba ikut apa yang dia tulis dekat situ. Jap. Okey. Kita dalam fizik ni formula kita guna simbol. Okey, kita guna simbol. A, acceleration merujuk kepada pecutan bersamaan dengan V, velocity iaitu hal laju akhir tolak dengan hal laju awal, initial velocity, bahagi dengan masa. T ni time, masa. Ini adalah formula basic, formula asas. Ini dipanggil persamaan gerakan linear yang pertama. Okey, jadi ini persamaan asas. Okey, jadi bila macam ni, kita cuba pindahkan, pindahkan simbol-simbol ni ataupun kuantiti ni. Kita pindahkan, ni bahagi T. Kita pindahkan ke sebelah sini, bahagi T pergi sini jadi darab. Okey, jadi seterusnya A, T sama dengan V tolak U. Dalam buku teks dia dah tunjuk. Cuba kita salin balik, kita cuba faham. Macam mana AT kat sini? Rupanya dia bergerak daripada bawah naik atas. Daripada bahagi dia pergi sini jadi darab. Konsep matematik. Okey. Jadi AT sama dengan V tolak U. Okey. Kalau kita nak cari V, kalau nak cari V, kita pindahkan U ke sebelah sini. Menggunakan formula yang sama, formula asas yang sama, kita nak keluarkan formula yang lain. Sebenarnya formula yang sama je. Kita nak cari hal laju. Jadi, U bergerak ke sebelah sini, depan dia negatif. Bila ke sebelah sini adalah positif. Jadi, A, T tambah U sama dengan V. Okey. Kita terbalikkan dia, tukar tempat duduk tanpa perubahan simbol. V sama dengan AT tambah U. Kita dapat persamaan yang pertama. Asas persamaan ni datangnya daripada persamaan asas iaitu persamaan pecutan. Dalam exam diberikan, tak ada masalah. Cuma kita nak tahu macam mana dia keluar. Formula dia keluar. Itu yang pertama. Kita pergi persamaan gerakan linear yang kedua. Gerakan linear. Sesaran. Sesaran sama juga dengan sesaran adalah bersamaan dengan hal laju purata. Hal laju purata
halaju purata darab dengan masa. Halaju purata darab dengan masa. Okey, kemudian daripada sesaran tadi, halaju purata ni halaju purata. Purata ni maksudnya semua nilai halaju tu kita puratakan dia. Okey. Jadi kita akan dapat halaju awal dan halaju akhir dalam kes permulaan dan akhir. Okey, rujuk ni lah yang atas ni. Okey. Jadi ini kita boleh takrifkan sebagai halaju awal tambah dengan halaju akhir. Maksudnya U tambah dengan V. Terus cikgu pergi kepada simbol purata. Sebab kita nak cari purata, dua-dua ni halaju. Cuma simbol sahaja berbeza, V dengan U. Okey. Jadi bahagi dengan 2 sebab dia ada 2 halaju. Okey, lepas tu masa. Jangan tertinggal dengan masa. Bracket darab dengan masa. Okey. Simbol S adalah sesaran. Okey. Jadi kita gabung. Okey, kita gabung. Dalam buku teks tu 2 ni dia keluarkan. Okey, jadi S bersama dengan 1/2. Sini sebenarnya 1 kita tak tulis kan. Nilai 1 macam S juga. Sebenarnya depan dia kita boleh juga 1S. Tapi 1 kita tak payah tulis. Okey, sama ni 2 kita keluarkan dia. Jadi 1/2. Okey, lepas tu U tambah dengan V darab dengan masa. Sama ada letak darab macam ni ataupun kita letak bracket lepas tu letak macam ni. Okey, simbol ni formula ni adalah formula yang kedua gerakan linear. Dan formula ni juga sama. Kalau tengok 1/2 U tambah T sama dengan trapezium. Formula trapezium. Okey. Panjang tambah dengan lebar darab dengan tinggi 1/2. Ni formula trapezium. Formula ni sebenarnya dikeluarkan daripada graf gerakan linear. Kita akan belajar bab 2.2 nanti. Okey, kita akan jumpa. Okey. Kita sambung. Ada 6 minit lagi. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga, okey, kita pergi kepada ni kita ada persamaan ni matematik. Jadi itulah persamaan dalam fizik ni dia ada banyak matematik. Okey, ni dalam konsep persamaan linear. Okey. Untuk kita keluarkan satu lagi formula, okey, dia kata situ gantikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Persamaan pertama ni masukkan dalam persamaan kedua. Nampak tak? Persamaan 1, okey, masukkan dalam persamaan 2. Apa yang nak masuk? Tengok persamaan 1 ni ada V. Persamaan 2 ni ada V kat sini. Jadi V dekat sini kita gantikan dengan persamaan yang pertama. Okey, jadi kita salin balik. S sama dengan 1/2 U tambah V ni kita gantikan dengan AT tambah U. AT tambah dengan U, tutup bracket. Kita ada 2 bracket. Satu bracket besar dan satu bracket kecil. Tak nampak. Okey. Kemudian T. Ni ada T. Kita letak balik T. Lepas tu kita cuba selesaikan persamaan ini. U tambah dengan AT tambah dengan U. Okey. Jadi kita akan dapat S. Okey. 1/2. Kita ada 2 U. Okey. Lepas tu kita ada AT. Okey. T tadi kita dah ada kat atas kan. Dan ada T satu lagi. Kita darab masuk dalam. Boleh darab masuk dalam ni Jadi kalau secara matematik kita kena darab Ni kita boleh gabung semua ni. Ni per 2 T boleh masuk dalam. Jadi last kali shortcut dia kita akan dapat formula yang ketiga. Okay, UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Persamaan yang ketiga. Matematik pula. Masuk persamaan linear pula. Okay. Yang ni kita boleh selesaikan. Ni shortcut je. Yang ni kita boleh selesaikan. Kita masukkan ke dalam. Ni. Darab. Okay. Yang dua ni pun 2U
2 UT bahagi dengan 2. 2 potong tinggal ni UT. AT kuasa 2. T dekat T, AT kuasa 2. Per dengan 2. Jadi AT per 2 ataupun 1 per 2 AT. Yang inilah. Okay. Perlu ke macam ni? Sebenarnya yang cikgu tunjuk-tunjuk ni, tak. Dia tak ada tunjuk, tak adalah dalam exam dia tanya. Cuma kita nak faham macam mana daripada persamaan yang pertama, dikeluar persamaan yang kedua, keluar persamaan yang ketiga, dan yang terakhir kita akan keluarkan persamaan yang keempat. Okay? Persamaan gerakan linear yang keempat. Yang panjang-panjang ni tak payah sebenarnya. Cuma nak tunjuk macam mana persamaan tu dikeluarkan daripada basic. Okay? Daripada basic pecutan dan sesaran. Okay. Untuk persamaan gerakan linear yang keempat, cikgu tak tunjuk, kita terus tengok buku teks. Okay. Okay, menggunakan formula, okay, V kuasa 2 sama dengan U. V kuasa 2 sama dengan U tambah AT kuasa 2. Okay, ini sebenarnya kuasa 2 kan persamaan satu. Persamaan yang satu ni dia kuasa 2 kan. Okay, dia kuasa 2 kan. Kenapa? Sebenarnya dia tak cerita dekat sini. Sebenarnya ni adalah dari segitiga. Okay, segitiga menggunakan teorem Pythagoras. Okay, kuasa 2 kan. Okay, jadi dia kuasakan 2 semua. Lepas tu dia perkembangkan dia dalam matematik. Kembangkan. Ini kita darab 2 kali. U tambah AT ni 2 kali darab. Okay, kita kembangkan. Lepas tu kita cuba selesaikan, mana yang sama kita gabung, yang mana tak sama kita asingkan. Last kali, ini daripada persamaan 3, dia gabung. Persamaan pertama dia kuasa 2 kan. Lepas tu bila sampai sini, ni 2 ni daripada persamaan yang ketiga, yang kita dapat yang ketiga tadi ni. Okay, yang ketiga ni sebenarnya dipindahkan ni 1/2 ni dipindahkan sebelah sana. Nak kena tunjuk ni sepatutnya. Okay, dia gantikan. Sepatutnya ni 2 ni dekat sini. Dia gantikan. Okay, dia gantikan. Ambil persamaan yang ketiga ni dia masukkan dekat sini. Okay, last kali dia selesaikan. Last kali dia dapat persamaan yang keempat. Okay, persamaan yang keempat. Okay, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okay, apa guna formula ni? Formula ni nanti kita akan jumpa nanti kena guna, ni lah contoh 1, contoh 2, contoh 3 dan contoh 4. Okay, ni yang kita akan gunakan. Okay, jadi, okay, sebenarnya kita dah selesai berkenaan dengan persamaan. Tak lengkap, okay, apa yang kita belajar ni tak lengkap kalau kita tak buat exercise ataupun tak memahami penggunaan formula. Okey, jadi dalam buku latihan. Okey, dalam buku latihan nanti contoh-contoh yang ada ni, contoh pengiraan Yang tadi tu satu kita dah jumpa, yang kat atas tadi contoh 1, contoh 2. Yang ni kita jumpa lagi contoh 1 sampai contoh 4. Salin dalam buku latihan. Okey, salin dalam buku latihan. Bukan setakat salin, cuba faham penggunaan formula-formula. Ini formula persamaan gerakan linear. Okey. Nak tanya sekejap lagi, subjek apa sekejap lagi? Biologi. Biologi, ada kelas tak? Ada. Ada kot. Okey, sekarang cikgu bagi link, isi kehadiran dulu. Isi kehadiran untuk hari ini. Nama yang tak ada nanti bagi tahu kat cikgu nama yang tak ada. Macam mana nak isi kehadiran? Okey, boleh buka dekat ruangan chatting. Okey, tengok. Pinkan akaun cikgu satu lagi. Okey. Cikgu ada masuk satu tu, isi kehadiran sekarang. Okey, seorang dah isi. Okey, 4 orang. Okey. 7 orang. Sekejap je. Okey.